Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan buat ulang kaji untuk mata pelajaran pengajian perniagaan bagi semester yang kedua ataupun kepada pelajar-pelajar yang mengulang semester yang kedua bab yang pertama iaitu pengurusan. Sebelum kita melihat apa yang terkandung dalam bab yang pertama, so kita tengok dulu refresh balik bab yang pelajar-pelajar perlu kuasai untuk semester yang kedua. Dalam semester yang kedua kita ada 4 bab, iaitu bab yang pertama berkaitan dengan pengurusan, bab yang kedua berkaitan dengan aspek perundangan perniagaan, bab yang ketiga berkaitan dengan kemahiran komunikasi dan bab yang terakhir sekali, bab yang keempat iaitu berkaitan dengan pembuatan keputusan. Kali ini cikgu hanya memfokuskan kepada bab yang pertama iaitu pengurusan. Di mana kita lihat dalam bab pengurusan ni dia terbahagi kepada beberapa subtopik. Iaitu yang pertama berkaitan dengan pengenalan kepada pengurusan. Kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan dengan pengurusan. Kemudian kita akan lihat konsep keberkesanan dan juga kecakapan. Kemudian kita akan tengok peranan pengurus. Seterusnya kita akan melihat kepada kemahiran pengurusan dan juga perancangan pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Dalam video ini kita hanya memfokuskan kepada 1.1 dan juga 1.2 sahaja, iaitu fungsi pengurusan dan juga konsep keberkesanan dan juga kecakapan. 1.3 dan juga 1.4 kita akan lihat dalam video yang akan datang. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pengurusan. Pengurusan merujuk kepada proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi dengan cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat dan objektif organisasi. So pelajar-pelajar kena ingat yang cikgu gariskan dengan merah-merah tu ataupun yang berwarna merah tu, dia punya keyword dia lah, iaitu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Sebab ada pelajar-pelajar yang kadang-kadang dia tertukar. Dia buat proses perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan juga pengawalan. Itu fungsi, bukan definisi. So definisi pengurusan merujuk pada proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi dengan cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat dan objektif organisasi.
Seterusnya kita tengok pula kepada fungsi pengurusan. Okey, apa fungsi pengurusan yang sebenarnya? Okey, terdapat 4 fungsi pengurusan yang pelajar-pelajar perlu hafal lah. Okey, dia ada perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okey, so kita akan lihat apa yang dimasukkan sebentar lalu dah. Okey, berkaitan dengan perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okey, sebab detailnya berkaitan dengan fungsi ni kita akan tengok dalam video-video yang akan datang. Okey, kebiasaannya dia boleh tanya dalam soalan struktur. Okey, nyatakan ataupun huraikan, terangkan 4 fungsi pengurusan. Okey, so kita lihat Yang pertama iaitu perancangan. Perancangan ni adalah proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, itu perancangan. So, maknanya kita setkan matlamat. Contohnya kita nak mencapai keuntungan 100,000 dalam tempoh 1 bulan. Okey, kemudian kita akan senaraikan apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk mencapai matlamat yang kita telah tentukan tadi. Okey, sebagai contoh, kita boleh buat macam meningkatkan jualan, meningkatkan promosi dan sebagainya. Okey, itu perancangan. Kita setkan matlamat dan tindakan yang perlu kita ambil untuk capai matlamat tersebut. Okey, yang kedua ialah pengorganisasian. Okey, iaitu proses kita menyusun dan mengagihkan sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Okey, yang pertama tadi kita dah setkan dah matlamat dan tindakan. So, yang kedua kita akan susun dan kita agihkan sumber yang ada dalam organisasi ini supaya kita dapat capai matlamat tadi. Susun tu maknanya kita ada sumber-sumber merujuk kepada sumber kewangan dan juga bukan kewangan. Okey, so kita agihkan. Kat sini kita akan wujudnya beberapa jabatan. So, dia dah susun lah tu untuk memastikan kata pekerjaan tu dapat dilakukan dengan teratur. Okey, kalau kita perhatikan dalam setengah jabatan, dia ada jabatan kemanusiaan. Dalam sebuah syarikat lah, dia ada jabatan kewangan, jabatan pengeluaran, jabatan sumber manusia dan sebagainya. Okey, kenapa diwujudkan? Untuk memudahkan urusan dan supaya matlamat tu dapat dicapai dengan lebih mudah. Dan kita akan agihkan sumber-sumber tadi, pekerja dan juga kewangan tadi, kepada jabatan-jabatan yang telah kita susun tadi. Okey, itu pengorganisasian. Yang ketiga ialah kepimpinan. Okey, apa yang dimasukkan dengan kepimpinan? Okey, kepimpinan ini ialah proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Okey, proses mempengaruhi gelagat pekerja. Ini penting sebab ada di kalangan pengurus, dia setkan matlamat, dia cantik dah. Dia susun cantik, tapi dia gagal untuk mempengaruhi gelagat pekerja. Okey, sebab kita kena ingat kita nak capai matlamat, so kita tak boleh bergerak seorang-seorang. Kita memerlukan pekerja dan sebagainya. So, kita kena mempengaruhi pekerja. So, macam mana cara kita nak mempengaruhi dia? Okey, banyak cara. Okey, melalui orang kata pujian, insentif dan sebagainya lah. So, nanti kita akan tengok detail dia. Okey, so seperti lalu, kepimpinan itu ialah proses mempengaruhi gelagat pekerja. Dia punya keyword dia. Okey, dan yang keempat, fungsi pengurusan yang keempat ialah pengawalan, iaitu proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil kerja akhir tercapai seperti yang dijangkakan. Okey, proses pemantauan prestasi. Okey, kita dah susun semua, so kita akan semak. Kita akan cek bagaimana prestasi pekerja, sama ada KPI yang telah kita tetapkan tadi itu tercapai ataupun tidak. Okey, ini 4 fungsi pengurusan, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan.
Okey. So kita dah habis dah kepada definisi dan juga definisi, fungsi, pengurusan dan juga konsep keberkesanan dan kecekapan. So sekarang ni kita nak buat latih tulis sikit lah, okey, berkaitan dengan apa yang telah kita belajar. Okey, kita tengok soalan yang mudah sikit. Okey, soalan yang pertama, nyatakan definisi pengurusan. Okey, 2 markah. Ini awal-awal slide tadi cikgu dah terangkan apa yang dimasukkan dengan definisi pengurusan. Okey, so cara kita nak menjawab, kita berikan definisi pengurusan. Okey, so kita salin dulu buat kepala ayat dulu. Okey, maksud pengurusan ialah, okey, baru kita buat jawapan dia. Okey, itu merujuk kepada proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi dengan cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat dan objektif organisasi. Okey, so pastikan yang merah-merah ni betul lah. Merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Okey. Soalan yang kedua. Huraikan 3 fungsi pengurusan. Okey, 6 markah. Ini kita dah tengok. Okey, dia punya kata tugas dia huraikan. So apa yang kita nak huraikan? Okey, 3 fungsi pengurusan. Okey, dalam slide tadi cikgu dah berikan 4 fungsi pengurusan. So kita pilih sahaja mana-mana 3 yang kita ingat. Okey, tak perlu ikut urutan sebab dia bukannya proses. So ini antara cadangan jawapannya. So macam biasa kita mulakan dengan ayat pembuka dia. 3 fungsi pengurusan ialah, so kita boleh pilih. Sebagai contoh, cikgu ambil yang pertama ialah perancangan. Huraikan. Perancangan merupakan proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, iaitu proses menyusun dan mengagihkan sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Okey, yang ketiga pula ialah kepimpinan, iaitu proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Dan yang terakhir sekali ialah pengawalan, iaitu proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil kerja akhir tercapai seperti yang dijangkakan. Okey, so pelajar boleh pilihlah 3 jawapan yang mana pelajar ingat. Okey, dan yang terakhir sekali, okey, jelaskan ciri-ciri seorang pengurus yang cekap dan berkesan menurut Peter Drucker. 4 markah. Okey, so tugas dia adalah jelaskan. Apa yang perlu kita jelaskan ialah ciri-ciri seorang pengurus yang cekap dan berkesan. Okey, menurut Peter Drucker. Peter Drucker ni yang pengasas punya konsep keberkesanan dan kecekapan tadilah. Okey, yang seterusnya, pengurus yang berkesan dapat melakukan sesuatu yang betul. Dia punya kata kunci, yang betul. So, huraian dia, pengurus yang berkesan berupaya untuk membuat keputusan yang tepat dengan memilih alternatif yang terbaik. So, ini tindakan yang perlu dilakukanlah untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. So, kita akan sambung subtopik seterusnya dalam video akan datang. So, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang melihat video ini. Dan jangan lupa subscribe channel cikgu dan tekan butang loceng. Okey, supaya video-video seterusnya kamu akan dapat lihat. Okey, so kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih. Bye-bye.